dalam tanah wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Jumaat yang ke-3. Anjuran Masjid Al-Khairiyah Kramat EU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya Susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke bab yang ke-11. Tajuk dia sepatah perkataan saja, iaitu kubur. Jadi sebenarnya Ustaz Mahathir memasukkan bab ini juga seperti bab-bab yang lain kerana ada berlaku beberapa kekeliruan yang perlu kepada penjelasan. Moga-moga kekeliruan itu dapat dihilangkan. Antara kekeliruan yang berlegar dalam fikiran sebahagian umat Islam adalah apabila dia melihat amalan-amalan yang dilakukan di kuburan, lalu dia menyangka bahawa amalan-amalan itu sebenarnya tidak ada dalil. Ini hanya amalan-amalan orang Melayu, kata dia. Orang Melayu saja yang buat amalan ni, tak ada dalil pun. Jadi adalah senarai ya. Amalan-amalan di kuburan, versi yang dilakukan oleh orang Melayu, dan amalan di kuburan yang sepatutnya ya, kalau mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kita cuba lihat ya, manakah amalan ini yang sebenarnya ada sandaran dan dalil, dan ada yang antaranya yang tidak ada sandaran dan dalil. Di muka surat 236, iaitu yang pertama adalah amalan menabur bunga di atas kuburan selepas daripada pengkebumian. Ini biasa ya, kita lihat dalam kejadian sebenar pun, ataupun di dalam drama ya, drama TV. Apabila selesai pengkebumian, maka keluarga si mati menaburkan bunga di atas kubur. Jadi ini mana dalilnya? Bahkan ini hanya amalan orang Melayu saja yang tidak ada sandaran. Baik, soalan. Apakah hukumnya menabur bunga di atas kubur selepas pengkebumian? Jawapan, ianya dibolehkan. Malah selain daripada bunga, pelepah atau ranting-ranting yang basah dan segar pun boleh digunakan. Ini statement dia, jawapan dia. Soalan seterusnya, mana dalil? Kata boleh, guna bunga boleh, guna pelepah boleh, ranting-ranting pokok yang masih basah dan segar pun boleh. Itu mana dalil? Jadi dalil yang pertama, iaitu daripada ayat suci Al-Quran, iaitu kerana semua makhluk termasuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kaitannya? Dah kalau benda-benda ni bertasbih, apa kaitannya dengan amalan tabur bunga semua ni? Keterangan, dengan menaburkan bunga di atas kuburan adalah diharapkan agar ia memberi manfaat kepada mayat dengan berkat tasbih oleh bunga-bunga tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istimbal.
Secara direct Quran tak kata ya, taburlah bunga atas kubur-kuburan, tak ada ya. Secara direct tak ada Quran memerintahkan kita tabur bunga di atas kuburan. Tapi para ulama menjalankan apa yang dipanggil istimbat. Oleh kerana tumbuh-tumbuhan ini bertasbih kepada Allah Ta'ala, moga-moga tasbih itu memberi manfaat kepada orang di dalam kubur. Mana dalil bahawa tasbih tumbuh-tumbuhan ini memberi manfaat kepada orang dalam kubur? Menarik ya? Ada cerita dari Perlis. Heboh sehari dua ni, mereka kata Ustaz Engku ni bawa mazhab pokok. Mazhab pokok apa dia? Ada hajat minta dengan pokok. Sesat teruk dah Ustaz ni. Ada pula ada hajat pergi minta pokok. Itu kan? Tengok dalam Facebook sehari dua ni. Itu gambaran yang diberikan. Hati-hati ya. Orang putih kata half truth kadang-kadang is as good as a lie. Cerita cerita sekat-sekat ni kadang-kadang macam berbohong. Bukan kata dia bohong dah, dia habaq sekat-sekat jadi nampak macam persepsi itu salah. Nanti kalau ada masa saya cerita isu ni. Ada kaitan. Jadi kata ambil daripada ayat Quran ni yang direct, yang mantuk yang expressly difahami daripada ayat Quran ini adalah segala apa yang ada langit bumi ini bertasbih kepada Allah yang makhluk ya, iaitu oleh kerana pokok-pokok ni, bunga-bunga ni bertasbih kepada Allah, moga-moga tasbih itu memberi manfaat kepada orang dalam kubur. Mana dalilnya? Iaitu hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hiqanil Madinati aw Makkah fa sami'a sauta insanaini yu'azzabani fi kuburihima. Satu hari Nabi SAW lalu di satu kubur daripada kuburan Madinah atau kuburan Makkah. Ini kita panggil syakun minar rawi. Perawi pun ragu-ragu. Yang pasti dia tahulah cerita Nabi SAW lalu kat kubur tu, tapi kubur di Makkah tu, di Madinah macam tu lah. Gitu. Perawi ragu-ragu. Tapi tidak menjejaskan isi keseluruhannya. Makkah atau Madinah, yang pentingnya kubur lah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang manusia yang sedang diazab, ya, orang dah mati lah, di dalam kubur kedua-duanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzaban, dua orang ni sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, tapi diazab dua orang ni bukanlah dia buat satu dosa yang besar sangat, pergi bunuh orang ke, berzina ke, minum arak ke, bukan. Thumma qala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi, yang satu tu dia diazab kerana dia tidak menutup aurat dia ketika dia membuang air. Jadi orang buang air depan orang, tak tutup aurat. Aurat ni kalau depan orang lah. Kalau duduk seorang-seorang dalam bilik air tu, tak ada lah kita aurat. Aurat ni nisbah dengan orang lain. Jadi tak ada lah satu benda yang macam kita kata tadi, bunuh orang ke, merompak ke, tapi kena azab je lah, satu dosa. Wa kana al-akharu yamshi bin namimati, dan adalah yang seorang lagi diazab itu, dia duduk di jalan sana sini, kalau istilah orang Melayu, bawa mulut. Namimah ni dia mengadu domba. Jumpa A, kata B tu hantar nampak je baik. Dua orang yang bersembang dia kata macam-macam lah. Betul ya? Tak sangka sungguh. Pergi kat B pula. A ni dia ni ada hasad dengan kamu. Macam-macam lah jadi bergaduh. Sekarang ni banyak orang namimah dalam Facebook. Dia bawa cerita macam-macam, buat karakter assassination, memburukkan, sehingga dicaci maki, bahkan dikafirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa da'a bi jaridatin,
fakassaraha kisrataini. Lalu Nabi SAW meminta supaya diberikan 2 pelepah tamar. Lalu baginda mematahkan pelepah itu kepada dua bahagian. Fa wada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan. Lalu setelah dibagi 2, setiap daripada kubur itu Nabi SAW letak satu. Boleh bayangkan ya? Lepas itu dibagi 2, diletak satu di kubur ini dan satu lagi di kubur yang satu lagi. Faqila lahu ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Lalu ada ditanya oleh sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kenapakah baginda lakukan perkara ini? Jadi sahabat nak tahu, ya, kenapa Nabi SAW buat perkara yang baginda buat itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, la'allahu ay yukhaffafa anhuma ma lam taybasa. Kalau baginda SAW menjawab, saya lakukan itu moga-moga diringankan azab kedua-dua orang ini selagi mana 2 belahan pelepah tamar itu belum kering. Jadi kalau kita orang biasa baca hadis ni, oh itu cerita ni, habislah. Tapi para ulama mereka pergi lebih jauh. Mereka menggali daripada ayat Quran tadi, daripada hadis tadi satu kesimpulan. Di hadis 238 pendapat ulama di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah disebutkan hadis tadi hadis sahih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Cuma cerita hadis sahih itu satu bab, cerita kefahaman yang sahih itu dari satu bab yang lain. Jadi ini yang perlu kepada ulama, ya, yang nak nilai hadis sahih itu juga ulama juga, ulama bidang hadis. Tapi tidak semua ulama bidang hadis dia faqih, dia boleh keluarkan sesuatu kesimpulan. Ada juga setengah ulama Allah kurniakan dia dua-dua. Dia itu bidang hadis pun dia mahir, menilai sahih dhaif hadis dia pandai. Dia juga ada kepakaran keluarkan natijah daripada hadis-hadis dan ayat Quran. Misalnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dia ni adalah pakar dalam kedua-dua bidang. Baik. Lalu diterangkan, istambatal ulama'u min gharsihi sallallahu alaihi wasallam lil jaridataini 'ala al-qabri warsal ashjari war rayahina wa lam yubayyinu kayfiyatahu, lakinna fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam gharrasa fi kulli qabrin wahidatan fayashmalul qabra kullahu fayahsulul maqsudu bi ayyi mahallin minhu. Naam, akhraja Abd bin Humaid fi musnadihi annahu sallallahu alaihi wasallam wada'al jaridata 'alal qabri inda ra'sil mayyiti fil qabri. Para ulama telah istinbat dari perbuatan Nabi SAW itu mencacak 2 pelepah tamar di atas kubur itu, iaitu boleh mencacak pokok dan bunga. Maknanya perbuatan Nabi SAW itu menjadi sandaran, ya, selain daripada pelepah tamar, pokok pun boleh, ya, bunga juga boleh. Kenapa? Kerana masing-masing ada tasbih. Sebab malam taibasa tadi, selagi mana tidak kering itu menunjukkan kepada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Jadi tumbuhan, walaupun kita tak faham tasbih dia, tumbuhan yang hidup ni ada tasbih. Jadi sebagaimana pelepah tamar yang belum kering itu ada tasbihnya, begitu juga bunga atau pokok yang hidup ini ada tasbih. Cuma mereka tidak menerangkan caranya. Walau bagaimanapun, di dalam hadis sahih yang disebutkan tadi, bahawa Nabi SAW mencacak satu cacakan pada setiap kubur, maka bolehlah diambil pelajaran. Ia merangkumi semua bahagian kuburan. Kau orang tanya, yang kata nak cacak pokok, nak cacak bunga ni, ya, bahagian mana? Bahagian kepala kubur ke, bahagian kaki ke, tengah ke? Jadi kalau ambil secara umum hadis tu, mana-mana je lah. Sebab dalam hadis tak dijelaskan, ya, bahagian mana. Tapi betul lah katanya, ada juga riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abad bin Humaid dalam musnadnya, bahawa Nabi SAW meletakkan pelepah itu di atas kubur
di sisi kepada mayat, mana di bahagian kepala. Jadi kalau nak ambil kemungkinan riwayat ini tepat, letakkan di bahagian kepala. Tapi kalau nak ambil umum hadis tadi, sebab dalam hadis yang sahih tadi hanya cerita kubur, mana-mana bahagian kubur kira jadi. Baik. Jadi nak cerita sikit, kadang-kadang bagaimana boleh berlaku persepsi yang sama, kerana cerita tak habis. Kita berbincang isu satu amalan yang dinamakan al-istighasah. Dalam kitab ini kita dah lalu dah tajuk lama dulu. Al-istighasah ini adalah bererti meminta tolong. Ghaus, pertolongan. Istaghatha yastaghithu ay talabul ghaus, meminta pertolongan. Jadi ada perbezaan antara kefahaman ahli sunnati wal jamaah dengan kefahaman golongan yang dikenali sebagai Wahabi. Dalam isu istighasah ni ada beza dan ada persamaan. Bukan semua beza. Persamaan di mana? Persamaan apabila melibatkan al-istighatsatu billahi ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepakat antara ahli sunnati wal jamaah dan juga golongan Wahabi. Minta tolong yang sedemikian itu dituntut, dibenarkan, satu bahkan dituntut. Iza sta'anta, kata Nabi SAW, apabila kamu itu meminta pertolongan, fasta'in billah, hendaklah kamu itu meminta pertolongan dengan Allah. Masih sepakat antara ahli sunnati wal jamaah dan juga golongan Wahabi bahawa meminta tolong dengan makhluk ini ada yang dibolehkan, silakan minta tolong dengan makhluk, tak ada masalah, dan ada yang haram, bahkan syirik. Cuma yang mana satu dibolehkan, yang mana satu yang diharamkan, itu sudah berbeza. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, bila mana kita meminta tolong kepada makhluk, tidak kisahlah makhluk itu masih hidup di alam dunia ini atau telah berpindah, mana telah meninggal dunia, sudah pergi ke alam roh, kedua-duanya adalah haram dan syirik sekiranya disertai dengan iktikad, keyakinan bahawa memang makhluk itu yang beri pertolongan, bukannya Allah. Bagi dia memang makhluk yang beri, bukan Allah. Dengan iktikad dia itu tidak ada beza ya, kalau dia minta tolong dengan orang hidup atau orang mati, itu adalah haram sebab syirik. Selain daripada Allah, ya makhluk ada kuasa. Tapi kalau kita minta tolong atas jalan asbab, maka yang demikian itu tidak menjejaskan. Kita tahu makhluk tak boleh buat apa-apa. Sama macam kita tahu dari segi hakikat tauhid, nasi tidak mengenyangkan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau qadariyah, nasi mengenyangkan. Sebab tabiat nasi memang dia mengenyangkan. Ini kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil golongan naturalist. Nature. Kenapa ini berlaku? Ya, nature. Mother nature. Dia tak mau kata God, dia tak mau kata Tuhan. Nature. Kita tidak. Kita yakin pertama Allah yang ciptakan nasi, dan bila kita makan nasi, Allah yang ciptakan kenyang. Sekira-kira kalau Allah kehendaki, boleh sahaja Allah jadikan kita itu kenyang sebab Allah cipta tanpa nasi. Dan boleh juga Allah jadikan kita itu dah makan nasi tapi tidak kenyang. Tapi kebiasaannya bila makan nasi dia kenyang. Itu namanya asbab, cause and effect. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, cause satu perkara yang berlaku dahulu diikuti oleh efek sesuatu yang berlaku kemudian. Sebab berlaku dulu, musabbab berlaku kemudian. Itu hanya berkaitan adat, kebiasaan, bukan berkaitan hakikiyah. Hakikat Allah yang jadikan nasi, Allah juga yang jadikan kenyang. Jadi begitu Allah jadikan manusia. Nampak manusia tolong kita itu ini, tolong angkat barang, tolong buat surat rekomen, tolong sokong kita naik dan sebagainya. Hakikat Allah. Baik. Sementara di sisi golongan Wahabi, meminta tolong kepada manusia yang masih hidup di alam dunia, itu tidak ada masalah. Itu okey.
Ikutlah nak minta tolong dengan polis ke, dengan bomba ke, dengan jiran sebelah rumah ke, ya, asalkan orang tu masih hidup, ya silakan. Tetapi meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia itu adalah hukumnya haram dan syirik. Syirik akbar, mukhrijun anil millah. Syirik yang besar yang mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Maknanya jadi kafir, murtad orang yang minta tolong dengan orang mati. Maka di sini timbul isu lah dengan kebanyakan amalan-amalan tarikat. Mereka mengamalkan tawassul, istighosah, tabarruk, ambil berkat. Jadi bila diterangkan, bila kita tanya kepada mereka misalnya, apakah dalil atau apakah sebab kamu membezakan, kata dia kalau orang hidup boleh tolong, maka tak ada masalah minta tolong dengan mereka. Orang mati tak boleh tolong, mati syirik. Ini alasan yang rapuh. Kerana di kalangan orang hidup juga ada yang tak boleh tolong kita. Saya percaya tuan-tuan yang sudah puluhan tahun hidup di dunia ini pernah mengalami kita minta tolong dengan satu orang, dia kata minta maaf saya tak mampu tolong. Adakah oleh kerana dia tak boleh tolong maka jadi syirik kita minta tolong dengan dia? Kemudian kalau dikata orang hidup boleh tolong, orang mati tak boleh tolong, pertanyaan seterusnya, orang hidup boleh tolong hakikat atau asbab? Memang hakikat orang hidup boleh tolong atau orang hidupnya hanya asbab saja? Kalau dikata hakikat maka itu adalah syirik. Itu akidah qadariyah. Kalau dikata orang hidup ini hanya sebab, demikian Allah Ta'ala boleh menjadikan orang mati sebab kepada kebaikan. Tapi dah mati dia nak tolong apa Ustaz? Kalau boleh minta tolong orang mati, why not kita pergi ke kubur siapa-siapa, minta tolong dia goreng mi sepinggan, ya, atau minta tolong dia masak nasi biryani ke apa ke. Nah, minta tolong tu sesuai lah dengan keadaan dia. Keadaan dia dah mati, apa yang dia boleh buat, yang sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW bukan buat masakan. Yang sabit dalam hadis Nabi SAW adalah dia itu boleh mendoakan. Jadi bila kita minta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia, yang kita harapkan adalah doa saja. Moga-moga dia berdoa di alam roh, dia orang soleh, dia orang wali dan sebagainya, maka Allah perkenankan doa dia, dapatlah hajat kita. Itu. Lalu dia rasa tak boleh terima. Kita tanya juga, yang dia mengharamkan istighosah dengan orang mati ini ada dalil tak? Dalil banyak dalam Quran pun. Bak mai satu kata banyak. Bak mai satu sampai sudah tak hafal pun. Takkan dalam ramai-ramai seorang tak disebut. Dah kata banyak. Kok seorang dia lupa. Dia tahu dari banyak tapi dia pun lupa. Takkan sampai 14-15 orang seorang pun tak ingat. Kata banyak tadi. Bukan benda kecil-kecil, benda syirik. Akhirnya tak diterima juga. Kalau kata tadi kita minta tolong dengan orang mati dengan syarat kita itu beriktikad bahawa orang mati tak boleh tolong, yang boleh tolong hanya Allah, itu tak syirik. Habis bolehlah kita minta tolong dengan pokok. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat iktikad kita tu bahawa pokok tak boleh buat apa-apa, Allah yang beri. Begitu pula persoalannya. Jadi kita kata bukan istighosah macam itu yang diajar. Sama lah macam tadi. Istighosah orang mati itu bukanlah mana istighosah tu kita pergi minta tolong dia masak mi. Doa cukuplah. Jadi mentang-mentang lah iktikad kita itu bukan pokok yang boleh tolong, bukan berarti kita terus pergi minta tolong dengan pokok. Sebab pokok posisinya sebab musababnya bukan begitu cara pokok tolong itu. Pokok tolong kita macam mana? Antaranya bagi kita teduh. Jadi cara kita dapat isti'anah daripada pokok, duduk bawah pokok teduh. Ada jenis-jenis pokok, cara kita dapat faedah daripada dia, kita tebang dia buat kayu elok, buat rumah. Ada jenis-jenis pokok, cara kita ambil faedah daripada dia, kita potong akar dia tu, rebut-rebut, minum air dia, sihat. Macam itulah cara isti'anah dengan pokok. Bukan pergi kat pokok, pokok bagi saya sembuh. Tadi ustaz kata boleh? Boleh dengan arti kata tak syirik. Pasal yang bertanya kata boleh atau tidak minta tolong.
kepada pokok dengan iktikad pokok tak ada apa pun Allah yang bagi. Tak syirik lah. Tak syirik bukan berarti kita suruh buat. Contoh, ni masalah orang kalau tak nak faham ni. Dia tak faham dengan mengaji tinggi macam mana pun. Contoh, orang tanya, kita mengajak tauhid, lagu ni syirik, lagu ni tauhid, lagu ni syirik, lagu ni tauhid. Lalu dia tanya, ustaz nak tanya, boleh tak? Syirik tak kalau kita tu minta tolong dengan alung? Tak tolong alung, tak tolong apa? Pinjam duit lah alung kan. Bukan kat long. Alung. Loan shark. Boleh ke? Syirik tak kita minta tolong dengan alung? Tak syirik lah. Minta tolong alung, habis sembah alung lah. Tak kan? Pinjam duit lah. Syirik ke pinjam duit dengan alung? Tak syirik. Keluar dalam Facebook, ustazku menganjurkan umat Islam meminjam duit dengan alung. Tentu kan? Kan tak sama. Kita bincang isu syirik ke tak syirik. Kamu dah terangkan minta tolong dengan pokok, dengan iktikad pokok sebenarnya makhluk saja, tak boleh buat apa, yang bagi adalah Allah. Dia tak syirik lah jawabnya. Bukan kita menganjurkan habis minta tolong dengan pokok, tu namanya bodoh. Sebab itu bukan sebab dia. Syirik tak kalau kita makan nasi dengan iktikad nasi tidak mengenyangkan? Ya. Hanya Allah yang mengenyangkan. Tak syirik lah. Tapi kalau tanya soalan macam ni, syirik tak kalau kita tu makan batu dengan iktikad bahawa batu tidak mengenyangkan, yang mengenyangkan adalah Allah? Tak syirik juga jawapannya. Keluar pula dalam Facebook, ustaz tu gadak akal umat Islam makan batu. Ini cerita. Ini cara namimah zaman sekarang. Baca hadis sahih pandai, tapi buat namimah pada orang melalui cerita-cerita half truth ni, mereka tak segan situ. Kata ikut sunnah, kata pertahan sunnah. Sunnah Nabi kan macam ni. Ini contoh lah, no? Contoh bagaimana half truth, cerita separuh sebenarnya sama macam menipu juga. Conclusion ni jadi mengaku. Kalau bagi saya, anak-anak nak cerita sekat-sekat bagi persepsi yang tak betul macam tu, kalau dah ada rakaman tu, dedah semua bagi orang tengok, biar orang nilai sendiri. Jadi ini cerita tentang pokok tadi. Kenapa sandarannya ditaburkan bunga itu adalah satu perkara yang diharuskan dari segi syarak. Dia bukan nak membazirkan bunga itu, mengharapkan tasbih daripada bunga-bungaan yang itu, yang kita buat bunga plastik pula. Kan? Dalam yata bahasa itu menunjukkan kepada hayat, ya? Kehidupan, walaupun bukan kehidupan bergerak dan berjalan melompat, tidak, tapi kehidupan yang ada tasbih, yang memberi manfaat. Jadi sebab itulah ulama-ulama kita yang pandai mengatakan, kalau seumpama tasbih benda yang kaku, yang tidak hidup macam manusia, macam haiwan ni pun memberi manfaat kepada si mati, apakah tasbih anak Adam, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam sampai tak ada manfaat pada orang mati. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mensunatkan membaca Quran di sisi kuburan. Sebab Quran itu satu bentuk zikrullah, antara yang paling afdal. Sudahlah zikrullah, ya, Quran lagi dibaca oleh manusia lagi, maka itu memberi manfaat kepada si mati. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung dengan isu menjirus air di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal aqdu